Nak betulkan posture, elakkan kalau orang bongkok ni, jangan push up. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel AA Fitness Edu, tempat anda menerima ilmu tentang kesihatan dan juga fitness. Pada kali ini kita nak membincangkan sikit tentang ramai tanya kepada saya macam mana nak atasi masalah bongkok dan juga apa sebabnya. Tapi sebelum tu, anda yang baru hadir ke channel ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loceng supaya korang boleh dapat notifikasi apabila video diupload, dan juga jangan lupa like dan share guys. Saya Amir Muzaffar selaku personal trainer anda. Jom. Sekarang ni memang dah sering sangat manusia zaman sekarang ataupun zaman dulu pun memang dah ada masalah bongkok ni. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam mengenai bongkok ni, saya nak bagi tahu dulu 5 jenis-jenis posture badan manusia yang korang kena tahu. Yang pertama sekali kita ada skolosis. Okey, skolosis ni bermaksud spine korang berbentuk S lah. Yang ni kita ada major dengan minor. Okey, yang tu yang pertama. And then yang kedua kita ada sway back. Sway back ni lebih kepada orang yang ada masalah punggung tonggek. Yang korang nampak tu, itu adalah masalah sway back. And then flat back. Flat back ni bahawanya pula dah, dia punya belakang tu memang flat terus, memang tak ada curve. Kalau kata yang healthy, dia ada curve. Okay. And then yang keempat, kyphosis ataupun bongkok ni lah, yang kita akan bincang kejap lagi. Dan yang kelima adalah healthy. Healthy ni bermaksud spine normal, tak ada masalah, and then ada curve dan tak melampau, dan dia punya tengkuk pun elok je macam orang normal biasa. Apa kita boleh bongkok? Okey, dia ada banyak faktor lah, tapi kita bagi penerangan secara sainsnya dulu. Okey, mengapa kita bongkok adalah disebabkan oleh masalah spine kita, tulang belakang kita yang tidak mempunyai kekuatan untuk memegang. Okey, saya nak tanya anda, apakah yang memegang tulang kita dan menggerakkan tulang kita? Apa? Pak Abu? Bukan, itu mantul Pak Abu. Bukan. Okey, yang memegang kita punya tulang belakang ataupun spine kita dan tulang keseluruhannya adalah otot. Bila otot kita lemah di bahagian belakang, yang menyebabkan korang bongkok dan tak boleh nak pegang korang punya spine tu kat belakang. Dan bila dekat depan ni pula ada chest muscle iaitu pectoralis menjadi contraction ke dalam dan menyebabkan anda punya badan akan menjadi bongkok. Itu dari segi sains je macam mana berlakunya bongkok tu. Okey, siapa saja yang boleh kena? Semua orang boleh kena benda ni, masalah bongkok lah. Okey, tapi saya akan pergi lebih detail lagi. Siapa yang akan terkena benda ni? Yang pertama sekali, dia ada masalah kelahiran lah. Semasa dia dilahirkan, ada masalah tulang ataupun masalah spine, yang menyebabkan spine dia tak kuat, tulang dia tak kuat untuk memegang badan dia. Itu yang pertama. And then yang kedua, ada apa nama ni kita panggil, berlaku aksiden dekat dia, apa-apa tragedi yang tidak diingini lah, tak kisahlah aksiden kereta ke motor ke jatuh bangunan ke apa, dan ada berlaku keretakan, pernah patah dekat bahagian tu, memang akan ada masalah lah kat spine tu untuk dia berdiri teguh seperti yang asal. Okey, and then yang ketiga pula adalah aktiviti harian kita. Okey, kalau kata anda bekerja di office, kerap sangat duduk dan kurang berjalan dan berdiri, ini boleh menyumbang kepada korang punya proses perbongkokan badan korang. Sebab tu sekarang ni kebanyakan kerusi-kerusi yang trend masa kini dah mengaplikasikan dah macam mana nak jaga korang punya spine. Kalau tengok dia punya backrest belakang dia pun memang dah ada curve, and then ada neck rest untuk neck support yang bantai kat belakang tu. Itu sangat penting So pemilihan kerusi pun sangat penting. Aktiviti harian macam mana korang bawa kereta, seat korang betul ke tak betul, and then korang bermain phone selalu, itu yang menyebabkan anda boleh terjerumus ke dalam bongkok. And then yang keempat kot, tak silap. Okay, yang keempat, sebenarnya atlet yang bersukan, orang yang bersukan ni pun akan terkena juga bongkok. Lagi-lagi orang yang bermain physical sport lah.
physical contact seperti bola, rugby, boxing, martial art dan lain-lain, sukan yang ada engage. Sebab tu sekarang ni ramai sangat atlet-atlet profesional. Kalau korang bertengok Messi semua dah pakai chest compression. Benda tu bagus lah sebenarnya untuk track kita punya, kita nak sejukkan badan kita, dan yang paling penting dia nak membetulkan kita punya posture badan supaya lebih tegap semasa bermain dan dapat menjaganya untuk kehidupan masa tua nanti. Ni saya nak tambah sikit, dan ini berlaku juga kepada orang yang ada masalah obesity dan juga orang yang terlalu kurus. Benda ni pun dia menyumbang tau. Mungkin orang ni seorang yang pasif, tak banyak bergerak dan bermalas-malasan, dan ini juga akan menyumbang kepada berlakunya bongkok. Apa? Yeah. Okey, untuk keburukan apabila korang berbadan bongkok ni, dia banyak sebenarnya. Yang pertama sekali, yang paling ketara kita boleh nampak adalah dia akan selalu sakit-sakit sendi, dia akan selalu sakit-sakit belakang, urat belikat lah orang tua kata kan. Dia akan rasa macam sakit dan lesu dan lemau. Disebabkan bongkok. Sebab apa? Otot kita tak kuat. Bila otot tak kuat, tak dapat nak pegang kita punya posture dengan baik. Perjalanan darah dalam otot pun tak begitu efisien dan sistematik. Sebab tu anda akan rasa sakit sebab oksigen tak cukup dekat otot. Itu yang korang kena faham lah. Itu keburukan yang pertama. Keburukan kedua, bila anda bongkok, anda hilang level confident. Dia pergi mana-mana pun, sebab sekarang ni orang suka mengata, orang cakap, kau ni bongkok, kau ni bongkok. Bila korang bongkok, korang akan kurangkan, korang akan jadi macam mana nak cakap, korang jadi, orang kata demotivate, ataupun dah tak semangat. Sebab apa? Orang selalu duk ejek. Stop body shaming orang selalu ejek. Dan juga korang akan, takkanlah korang nak jumpa macam nak pergi interview kerja kan, korang nak bongkok kan, korang mesti kena tegap. Lagi-lagi orang yang nak jadi anggota, polis, askar, dan lain-lain lah anggota. Itu yang kedua dah. And then keburukan yang ketiganya adalah tulang korang ada masalah. Sebab apa? Tak kuat. Bila korang tak kuat, nanti bila korang jatuh sikit apa semua dah crack, dah ada masalah. Sebab apa? Sebab tulang tak kuat. Sebab itulah disarankan untuk bersenam. Bersenam bukan untuk sihat. Kita nak kuatkan kita punya internal, dari segi jantung, dari segi tulang, dari segi apa lagi, otot, dari segi mental health dan juga physical health. Itu yang korang kena tahu. And then yang keempat, korang akan jadi malas. Sebab apa? Seharian korang duduk dan korang lemau, badan korang rasa sakit-sakit dan korang malas. Korang lebih suka untuk tidur, kurang bergerak. Benda tu yang kita nak elakkan sebenarnya. Ada empat. Yang kelima, ada lagi tak yang kelima? Kalau korang nak pergi ke gym, korang nak bermain weight training dan sebagainya, weight training ni merupakan satu, saya kata, berisiko tinggi. Kalau anda tak pandai main dan juga tak tahu macam mana nak angkat apabila posture, macam mana korang nak tahu posture badan korang apabila mengangkat weight training. Contoh saya bagi deadlift. Kalau saya pergi gym, ramai gila yang akan buat salah. Akan jadi dah rounded back kat belakang, rounded back, yang teruk melampau punya, sampai kan benda tu boleh risau lah. Banyak tragedi lah dekat gym apabila korang angkat overload, and then korang posture korang tak betul, dia boleh menyumbang kepada injuries yang melampau lepas tu. So benda tu yang anda kena tahulah. Untuk kebaikannya pula adalah berlawanan dengan keburukan tadi. Senang je. Kiranya korang lebih confident bila badan korang tegap kan. Bila korang pergi interview pun yakin. And then lepas tu otot korang lagi kuat, tulang korang kuat, blood flow dalam badan pun cantik kan. And then ketiga, korang dah tak bermalas-malasan, korang akan jadi aktif instead of pasif. Benda tu yang korang kena ada. Dan kita nak elakkan bongkok ni. Sebenarnya bongkok ni boleh diubati, tapi dia mengambil masa yang lama. Bukan korang ingat hari ni buat, esok buat, seminggu buat dah boleh straight. Macam saya ni sendiri pun bongkok. Dan saya ambil masa. Kalau saya tak exercise dalam setahun, memang akan ketara gila saya ke bongkok. Bila saya workout, saya akan sendiri automatically otak bagi tahu straight. Bila saya bongkok sikit, saya akan straight balik. Itu yang berlaku dekat saya. Sebab tu korang kena keep playing dengan senaman-senaman yang tertentu yang boleh menyebabkan bongkok itu kembali kepada normal. Okay?